semua. Baik, insyaAllah kita akan mula program kita sebentar sini lagi insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nakaku maju jaya. Rakyat bahagia mengganut dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Berilmu, berintegriti, salam manusia madani. Yang berhormat Datuk Rais bin Datuk Wirayasin, Esko Kanan Kerajaan Negeri Melaka. Yang berhormat Tuan Haji Rosli bin Abdullah, Adun Kuala Tinggi merangkap Timbalan Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Prof Datuk Haji Taib Muhammad Taib bin Haji Dora, Naib Chancellor Universiti Islam Melaka. Yang berbahagia Profesor Ekjan Ustaz Dr. Abdul Somad, penceramah kita pada pagi ini. Pegawai tertinggi Universiti Islam Melaka, Chief kehormat serta para hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelantikan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Somad sebagai Profesor Ekjan Fakulti Keilmuan Islam Universiti Islam Melaka dan ceramah khas bersempena Ma'an Hijrah. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, bacaan Al-Fatihah pembuka bicara. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, sama-samalah kita membuka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, kesihatan dan kesempatan untuk berkumpul di majlis yang mulia ini. Saya dengan rendah diri mengucapkan selamat datang kepada yang berhormat Datuk Rais bin Datuk Wirayasin, Esko Kanan Kerajaan Negeri Melaka. Yang berhormat Tuan Haji Rosli bin Abdullah Adun Kuala Tinggi. Yang berbahagia Profesor Ekjan Ustaz Dr. Abdul Somad dan semua tetamu yang hadir pada hari ini. Kami berbesar hati kerana pada pagi ini majlis ini dihadiri oleh seorang ulama yang terkenal, Profesor Ekjan Ustaz Dr. Abdul Somad, yang telah lama kita nantikan kehadirannya di Universiti Islam Melaka. Alhamdulillah. Beliau adalah seorang pendakwah yang dikenali kerana keilmuan dan keikhlasannya dalam menyebarkan dakwah Islam yang sejati. Majlis pada hari ini diadakan adalah bertujuan untuk memberikan penganugerahan Profesor Ekjan Fakulti Keilmuan Islam Universiti Islam Melaka kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Somad. Pelantikan ini telah kita sempurnakan sebentar tadi. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Profesor Ekjan Ustaz Dr. Abdul Somad atas penganugerahan ini. Boleh bagi tepukan saya. Diharapkan selepas ini banyak manfaat yang kita boleh perolehi dengan pelantikan ini insya-Allah. Tujuan yang kedua adalah untuk mendengar ucapan dan ceramah sulung Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Somad sebagai Profesor Ekjan di Universiti Islam Melaka. Sama-sama kita nantikan insya-Allah. Diharapkan semoga ceramah yang akan disampaikan dapat memberi manfaat dan mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan ceramah pada pagi ini, sedikit biodata berkenaan dengan ceramah pada hari ini. Ustaz Dr. Abdul Somad Batubara, seorang tokoh ulama yang tidak diragukan lagi pengaruhnya di Nusantara ini. Lahir pada 18 Mei 1977 di Sumatera Utara, Indonesia. Beliau memiliki kelayakan akademik, ijazah sarjana muda Universiti Al-Azhar Mesir, ijazah sarjana Institut Pengajian Islam Tinggi Darul Hadis Al-Hasaniyah Rabat Maghribi, dan ijazah kedoktoran ataupun PhD dari Universiti Islam Omdurman, Sudan. Sebelum kita memulakan majlis ceramah pada pagi ini, saya ingin membuat sedikit pengumuman. Itu untuk makluman semua, UNIMED Universiti Islam Melaka dalam proses pembinaan susul gajah
ataupun laluan pelajar untuk memudahkan pelajar ke dewan kuliah, dan juga pembangunan-pembangunan yang lain. Jadi di sini kami membuka ruangan untuk para hadirin menyumbang untuk kebaikan bersama dan kebaikan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi boleh sama-sama kita menyumbang, dan sumbangan boleh dilakukan melalui tabung-tabung yang sedang digerakkan. InsyaAllah akan ada pelajar yang akan menggerakkan tabung tersebut. Jadi boleh sama kita kumpul. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tanpa memanjangkan kalam, majlis dengan penuh ta'zimnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Ejang Ustaz Dr. Abdul Somad untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Hijrah Peneraju Generasi Rabbani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Rais bin Datuk Wirayasin, Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Sadiran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka. Yang berhormat Tuan Haji Rusli bin Abdullah, Timbalan Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Taib bin Haji Dora, Naib Chancellor Universiti Islam Melaka. Yang berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Abu Bakar, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni merangkap pengerusi Universiti Islam Melaka. Pengurusan tertinggi email dekan-dekan warga Universiti Islam Melaka, tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin yang saya kasihi sekalian, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu bila ada orang bertanya ke saya, Ustaz Abdul Somad pernah ke Melaka? Saya akan jawab pernah. Ustaz Abdul Somad ke Melaka buat apa? Makan asam pedas Melaka. Kalau ada yang bertanya, Ustaz Abdul Somad ke Melaka buat apa? Ada saudara saya sakit, saya tawarkan dia pergi berobat. Tapi sejak hari ini jawaban saya dah berubah. Ustaz Abdul Somad buat apa ke Melaka? Saya dah jadi Profesor Ejang di Universiti Islam Melaka. Itulah maka saya nampak lebih percaya diri pagi ini. Jadi sesiapa saja kawan, sahabat, jamaah yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di Jazirah Arab dimanapun berada, datanglah belajar. Register sudah mulai buka 26 Julai. Buka www.unimel.edu.my. Nak belajar ke mana? Nah, itu dia. Tolong potongkan video tadi pendek, saya nak upload di Instagram. Jadi pagi ini saya diberi tajuk, apa tajuk kita tadi? Hijrah sebagai Hijrah peneraju generasi Madani. Hijrah peneraju generasi Madani. Pertama kita bahaskan hijrah dulu. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, tidak ada tahun lahir.
Maka bila kita ditanya orang, bila tahun Nabi Muhammad lahir, tak ada tahun. Sebab mereka tidak punya tahun. Biasa orang yang tak ingat tahun, dia mengaitkan peristiwa itu dengan apa yang terjadi pada tahun itu. Anak awak yang pertama bila lahir, biasanya mak dia ingat, tapi ayah lupa. Maka bila mak dia ditanya, dia akan menjawab, anak saya lahir tanggal 18 hari bulan Mei tahun. Tapi bila ayah dia ditanya, bila anak awak lahir? Selepas Covid lah. Kenapa dia kaitkan dengan peristiwa? Sebab dia tak ingat tahun. Maka Nabi Muhammad SAW lahir tak ada tahun. Tapi kita diingatkan bila Nabi Muhammad lahir, tahun gajah. Tak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sebab apa? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Sebab terjadi peristiwa besar, serangan tentera bergajah. Bila tahun itu banjir, maka disebut dengan Amul Faydan, tahun banjir. Bila tahun itu kesedihan, maka disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Maka bila saya ditanya orang, di antara semua tahun, manalah tahun yang Ustaz paling ingat? Tahun Profesor Ejang. Sebab itu tahun yang luar biasa bagi saya. Ini nampaknya Ustaz dah ulang 2 kali ni. Dia memang setiap 5 minit ulang balik. Hafal kaji kerana diulang, kata orang Melayu. Pasal jalan kerana dilalui. Pasal jalan maksudnya jalan tu kalau tak kita lalu selalu dia akan tumbuh rumput. Maka kita mesti ulang, kita lalu supaya kita ingat dalam fikiran, dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Meninggal Nabi Muhammad SAW tak ada tahun. Meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak ada tahun. Berganti dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, pemerintahan Islam dah mula besar, surat-surat berdatangan. Surat dari Koptik Mesir ada tahun. Surat dari Rom ada tahun. Surat dari Persia ada tahun. Maka datanglah seorang gubernur, nama dia adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Ash'ari bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, kita bila dapat surat dari jiran-jiran kita, kerajaan-kerajaan tetangga kita, mereka pakai ada nama tahun, ada tarikh. Kita pula tak ada tahun. Kita malulah. Nanti bila orang tanya, takkan kita buat tahun banjir, tahun kebakaran, tahun sakit, tahun susah. Kita nak buat tahun apa ni? Maka Sayyidina Umar bin Khattab kumpulkan semua sahabat-sahabat senior yang tua-tua, kibar sahabat, untuk membahas bila kita buat tarikh ini. Ini mengamalkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Mereka bermesyuarat untuk menentukan suatu perkara yang penting. Sahabat-sahabat sekalian, silalah bagi pendapat. Kita nak mulakan tahun Islam ni bila tahun yang pertama? Masing-masing bagi idea dia. Ada idea? Ada. Macam mana? Macam mana kalau kita mulakan tahun kita tahun 1 ketika Nabi Muhammad lahir? Kalau tahun 1 kita tahun Nabi Muhammad lahir, maka sebenarnya kita sekarang bukan 1446, tapi 1446 tambah 40 tambah 13. Berapa tu Ustaz? Banyak. Tapi tak semua bersetuju. Kata yang tak bersetuju, kalau kita buat tahun Islam itu masa Nabi lahir, ingat, Nabi lahir tidak ada yang berobat, yang minum khamar mabuk,
yang buat maksiat zina, mohon maaf, yang membuat riba, maka kelahiran Nabi tak ada perubahan. Okey, kalau begitu pendapat idea yang pertama ni tak boleh pakai. Ada yang lain. Saya kata sahabat, apa idea awak? Bagaimana kalau tarikh Islam kita mula manakala wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rupa-rupanya yang kedua ni pun tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab Quran turun, wahyu turun, orang Makkah tak ada yang berubah. Mereka minum khamar, mereka buat riba, mereka makan haram, mereka menyembah berhala. Selepas itu ada lagi, kata sahabat, bagaimana kalau kita buat tahun 1 ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika meninggal, itu kita buat tahun 1. Alhamdulillah, idea ni tak dipakai oleh Umar bin Khattab. Bayangkan kalau masa Nabi meninggal tahun 1, tiap tahun menyambut tahun baru Islam kita menangis. Nama tahunnya bukan tahun hijrah, tahun takziah. Sebab meninggal Nabi. Marilah kita mengenang meninggalnya Nabi, menangis semua, sedih, umat Islam pun jatuh rendah. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, bagaimana kalau tahun pertama kita ambil dari hijrah, pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa kata Sayyidina Umar? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Idea datang Sayyidina Ali dipersetujui oleh Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bersepakatlah semua sahabat. Itulah maka tahun kita, tahun Islam, disebut dengan tahun hijrah. Senangnya pelajar-pelajar, penuntut-penuntut semua dah tahu. Cerita ini berulang. Lalu kenapa Ustaz ceritakan lagi? Saya sebenarnya bukan nak bagi tahu kepada penuntut-penuntut pelajar semua. Sebab yang menonton ini bukan setakat di Unimel saja. Ini semua orang di kampung saya pun sedang menengok. Sebab apa? Kita sekarang streaming. Dan nanti boleh ditonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Bahawa masyarakat kita yang tak tahu, kita bagi tahu. Kenapa nama kita ni hijrah? Sebab hijrah itulah yang membezakan mana yang hak, mana yang batil. Apa makna hijrah? Hajarah. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim ay yahjura, meninggalkan akhahu, saudaranya, fawqa thalathin, lebih dari 3 hari. Jadi makna hijrah adalah meninggalkan. Kenapa hijrah? Sebab mereka meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Rupa-rupanya 1446 ini bukan hanya setakat hijrah Nabi Muhammad SAW, tapi bagi Ustaz Abdul Somad, hari ini 1 Muharram, ini juga hari hijrahnya. Jangan tepuk tangan dulu, belum begitu. Hari ini Abdul Somad hijrah dari Riau menuju Universiti Islam Melaka. Nah, jadi hijrahnya Masya Allah. Saya esok tetap balik ke rumah. Makna hijrah ini pindah kepada tempat yang lebih baik, di tempat ulama dihormati, di tempat Islam bermartabat, di tempat orang menjaga marwah Melayu. Insya Allah
Allah menjaga Melaka, menjaga Unimel menjadi tempat belajar agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu hijrah. Macam mana perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bermula daripada hari Khamis. Hari Khamis berkumpullah semua ketua-ketua kabilah-kabilah kafir musyrik. Mereka berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah berkumpul. Darun Nadwah tempat rumah berkumpul. Yang membina Darun Nadwah ini namanya Qusay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Jadi Qusay inilah yang membina Darun Nadwah. Apa tajuk perkumpulan mereka di Darun Nadwah pagi Khamis itu? Tajuknya bagaimana membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sudah rosakkan persatuan orang Makkah yang selama ini mereka minum khamar, hari ini mereka tak boleh duduk bersama. Yang selama ini mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, hari ini mereka dirosakkan dengan tauhid. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti dibunuh. Mereka pun berkumpullah bersama. Bagaimana cara menghalau, membunuh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya orang kafir musyrik itu pun bermusyawarah juga. Yang jadi kepimpinannya saat itu seorang lelaki bernama, dia yang selalu disebut dengan Abu Jahal. Nama dia adalah Umar bin Hisham. Hebat Umar bin Hisham ini, sampai-sampai Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar yang pertama Umar bin Khattab, Umar yang kedua Umar bin Hisham. Lalu kemudian ketika Nabi SAW menceritakan bahwa mereka berkumpul di situ, kata Umar bin Hisham, Abu Jahal bertanya, apa pendapat kamu bagaimana cara membunuh Muhammad SAW? Kata yang pertama, bagaimana kalau Muhammad ini kita buang jauh supaya dia tidak mengkacau kita di kota Makkah ini, supaya kita boleh minum khamar, kita boleh buat haram, kita boleh menyembah berhala, kita buang dia jauh-jauh. Tapi rupanya tidak semua bersetuju. Yang satu mengatakan Muhammad SAW ini orangnya dia berpengaruh, dia ada karisma, dia ada hebat. Kalau nanti dia pergi ke tempat yang jauh, di tempat yang jauh itu dia banyak pengikut, nanti dia akan kembali ke Makkah, maka kita boleh mati semua. Jadi kalau begitu jangan kita buang dia, kita biarkan saja dia di Makkah. Adakah idea lain yang boleh diterima untuk membunuh, menghalau Muhammad SAW? Kata yang lain pula mengatakan, bagaimana kalau kita masukkan dia ke dalam jeruji besi, kita ikat dia, kita letakkan di samping Ka'bah, jangan bagi makan, jangan bagi minum. Nanti bila dia mati kering, maka selesailah, tamat riwayat dia, kita pun akan hidup selesa di Makkah. Rupa-rupanya pendapat ini pun tidak dipersetujui. Sebab apa? Sebab di sekeliling Makkah ini banyak pengikut Muhammad SAW. Kalau mereka menengok ada orang pemimpin mereka dikurung, dijemur, tak dibagi makan, tak dibagi minum, mereka semua akan adakan revolusi, mereka akan melawan dan mengamuk.
Selepas itu pengetua sidang bernama Omar bin Hisham Abu Lahab Abu Jahal tadi berkata, kalau begitu saya pula ada ide. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau pemuda-pemuda dari setiap suku kita ambil, siapa pemuda yang paling kuat tangannya, kita bagi dia pedang, masuk ke rumah Muhammad SAW di waktu malam. Selepas itu dia cincang, potong, pancung kepala Muhammad SAW, maka dia akan mati. Rupa-rupanya pendapat ini pun tak boleh diterima. Mereka takut kerana Muhammad SAW bukan manusia biasa. Dia orang yang terhormat dan mulia. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Ini kalau sampai dibunuh, maka satu buah suku ini akan mengamuk membalas dendam. Berat. Akhirnya mereka berpikir bagaimana supaya masalah ini selesai. Kalau yang membunuh 3 orang, 3 akan dicari. Kalau yang membunuh 5 orang, 5 akan dicari. Kalau begitu bagaimana caranya? Kita bunuh bersama-sama supaya tak ada yang dicari, kerana semua ikut membunuh. Itulah idea yang paling hebat. Kenapa? Kalau buat salah satu orang, satu yang akan ditangkap. Tapi kalau semua membuat salah, tak ada yang boleh ditangkap. Itu namanya membuat salah berjamaah. Maka dikumpulkanlah semua pemuda dari setiap suku. Dari suku ini satu pemuda, dari suku ini satu pemuda, dari Bani ini satu pemuda, dari kabilah ini satu pemuda. Semuanya mengirimkan pemuda yang paling kuat tangannya, paling panjang pedangnya, untuk memancung kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu malam mereka pun masuk ke dalam rumah Nabi. Mereka akan masuk dan akan memancung. Pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Itulah yang diceritakan dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi keluar rumah, mereka tak boleh menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang kita baca tiap malam Jumat ini bercerita tentang Nabi keluar rumah. Jangan dibaca supaya pensyarah tak nampak kita bila masuk kelas. Ada setengah pelajar dia datang terlambat, dia cuba nak baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Kata pensyarah dia, awak baca itu, saya pun baca itu juga tadi. Jangan dibaca bila ada polis. Kata polis, saya pun baca juga itu ayat sama. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahawa pagi tadi mereka sudah bermesyuarat, malam nanti mereka akan mengirim pemuda-pemuda belia membunuh Nabi di biliknya? Dari mana Nabi tahu? Rupa-rupanya malaikat Jibril datang bagi tahu. Wahai Muhammad SAW, malam nanti engkau keluar rumah, sebab pemuda-pemuda datang, maka berhati-hatilah engkau. Inilah pentingnya kita mencari-cari tahu, supaya kita tahu, jangan sampai tak tahu dan tak mahu tahu. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Somad dah lama tahu akan dibagi anugerah Profesor Ejang ini. Memang lama dah tahu. Adakah malaikat Jibril bagi tahu? Tak. Tapi ada orang bagi tahu. Alhamdulillah. Rupanya menunggu tarikh 1 Muharram, peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, selepas Nabi pergi, barulah mereka tersedar macam kena pukau. Selepas itu mereka masuk ke dalam, mereka buka selimut, mereka tengok
rupa-rupanya bukan Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mana Muhammad? Kata Sayyidina Ali, saya tak tahu. Mereka mencari. Nabi SAW sudah naik ke atas Jabal Thur. Di atas Jabal Thur, mereka berdua berjalan naik ke atas bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akan masuk ke dalam lubang batu. Sebelum masuk ke lubang batu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menahan Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad SAW, jangan masuk ke dalam. Kenapa begitu Abu Bakar? Biar saya yang masuk ke dalam. Kalau di dalam lubang batu ini ada harimau, ada ular, ada kala, aku yang dia gigit, aku seorang yang akan mati. Tapi kalau engkau yang diterkam harimau, digigit ular, maka semesta alam berduka sebab wahyu tak sampai kepada mereka. Itulah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar masuk ke dalam, dia bersihkan. Selepas semuanya aman, selesai, bersih, ada lubang di tanah. Abu Bakar duduk di lubang itu untuk menutupi lubang batu kecil. Selepas itu Nabi SAW pun masuk ke dalam. Begitulah Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq. Andai malam itu Nabi Muhammad bukan bersama Abu Bakar, tapi bersama Abdul Somad, kira-kira apa yang akan dikatakan Profesor Ejang Abdul Somad? Maka dia akan katakan, ya Rasulullah, silalah masuk ke dalam dulu. Sebab kalau engkau yang masuk, ada yang menyelamatkan engkau. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat-malaikat semua. Tapi bila saya, siapa yang boleh menyelamatkan saya? Abu Bakar Siddiq lebih mendulukan Nabi daripada dirinya sendiri. Itulah mengapa kita selalu menyebut nama dia bulan Ramadan. Apa kata Bilal sembahyang tarawih? Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakr Siddiq. Apa kata jamaah? Radhiyallahu anhu. Allah meridhai dia. Belum ada universiti yang mengeluarkan degree. Bila awak belajar di sini, nanti dapat degree namanya radhiyallahu anhu. Belum ada. BA ada, Master ada, PhD ada, Profesor ada. Tapi radhiyallahu anhu belum ada. Boleh juga kalau Universiti Islam Melaka nak buat. Siapa yang mahu masuk ke dalam lubang batu, siapkan singa harimau 2 ekor. Kenapa? Karena yang diberikan bukan akal, bukan ilmu, tapi nyawa demi untuk menolong agama Allah. Inna dina indallahi Islam. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq duduk, kaki dia luruskan. Manakala Abu Bakar Siddiq duduk, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala Nabi letakkan di atas paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi tertidur. Tak lama Nabi Muhammad SAW tertidur, Nabi terjaga dari tidurnya. Kenapa dia terjaga? Air menetes dari atas, tepat jatuh di pipi Abu Bakar Siddiq. Tepat jatuh dari atas di pipi Sayyidina Muhammad SAW. Nabi terjaga. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, air apa ni Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, air mataku jatuh ke bawah ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Rupa-rupanya dari lubang batu itu ada kala yang menyengat, menggigit kulit Abu Bakar Siddiq. Jadi siapa yang nak dapat radhiyallahu an, carilah kala. Kalau tahan tak menangis, tak boleh radhiyallahu an. Kaki tak dia gerakkan, tangan dia tak gerakkan, dia tahan demi supaya jangan sampai Nabi terjaga dari tidurnya. Itulah cinta, itulah mahabbah. Itulah yang sebenar-benar mahabbah.
cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu yang tak boleh ditahan. Apa dia? Air mata. Air mata tak boleh ditahan. Sakit boleh ditahan, kaki boleh ditahan, paha boleh ditahan, tangan boleh ditahan, suara boleh ditahan, tapi air mata tak boleh ditahan. Maka ketika itu air mata kasih sayang itulah yang menyebabkan mata selamat daripada azab Allah. Ainani, dua mata, la, tidak akan terkena api neraka. Ainani, dua mata, la tamassuhuman nar, tidak terkena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang menjaga hingga pukul 2, pukul 1 malam menangis, itu selamat. Sekarang banyak juga pemuda-pemuda, pelajar-pelajar, penonton-penonton pukul 2, pukul 3 malam berjaga. Kenapa? Manchester United. Begitulah hijrah. Jadi cerita kita ni panjang tentang hijrah ini. Kalau waktu dah habis, mohon Ustaz bagi tahu saya. Kalau segan nak bagi tahu waktu habis, batuk aja 2 kali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka 3 malam di dalam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Sama macam Ustaz Abdul Somad di Melaka. Saya pun jadual saya di Semenanjung ini setiap datang 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin. Malam Sabtu di Negeri Sembilan, malam Ahad di Melaka, malam Isnin di Selangor. Lepas itu hari Isnin saya pun akan balik. Jadi Ustaz Abdul Somad selepas dilantik jadi Profesor Adjunct di Universiti Islam Melaka ni, datang tiap tahun ke Unimed. Saya datang sebulan sekali mengajar ke Unimed. Selepas jembatan dari Dumai siap. Sebab yang amat berhormat tadi bagi tahu, nanti ada jembatan 10 km bridge dari Dumai, 10 km bridge dari Melaka. Lepas itu turun ke bawah tunnel masuk. Siap itu barulah saya mengajar. Sebelum itu tetap datang dalam setahun sekali. Panjang umur, sehat badan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh masuk kelas, kita buat kuliah umum. Supaya apa? Supaya manfaatnya lebih banyak kepada masyarakat kita, insyaAllah. Panjang umur, sehat badan, amin. Sampai mana tadi? Lupa. Lalu selepas 3 malam, malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, selama 3 malam siapa bagi makan? Selama 3 malam yang membagi makan adalah bernama Asma binti Abi Bakar. Asma, perempuan. Jadi kalau ada orang berkata, apa ni Islam? Perempuan tak pernah diberikan peran. Dia belum baca sejarah hijrah. Perempuan membawa makanan. Itulah mengapa setiap ada program mesti ada perempuan. Sebab apa? Sebab bila tak ada perempuan, kita tak makan. Datanglah perempuan Asma membawakan makanan. Nabi selama 3 malam di atas, dia mesti tahu apa cerita yang ada di bawah. Bagaimana ramainya orang Makkah sibuk mencari. Dia di atas, dia tak tahu. Maka cerita di bawah oleh Abdullah. Abdullah malam tidur di atas, bila subuh dia balik turun ke bawah. Dia dengar cerita di waktu siang, dia bawa naik ke atas. Inilah pentingnya kita tiap hari menengok Instagram dan TikTok, supaya kita tahu sedang di mana Profesor Adjunct Abdul Somad. Oh, rupanya dia sedang pergi ke Port Dickson. Selepas itu dia bagi tazkirah di Stadium Hang Jebat. Oh, rupanya dia sedang di sana. Ini pentingnya pemuda belia tahu tentang kehidupan zaman sekarang. Jangan sampai nanti kita tak tahu. Awak dari mana? Saya dari Melaka. Tahu Hang Tuah?
Tahu. Siapa dia? Entahlah. Alhamdulillah, kajiannya profesor kita sedang mengkaji, sedang membuatkan riset. Saya pun mendengar luar biasa. Ini pentingnya kita ada ilmu. Malam naik ke atas, siang mencari pengetahuan. Tapi mesti ada yang menjaga. Menjaga di bawah. Kalau dia tengok ada orang kafir musyrik nak naik ke atas, bagi tanda bahawa ini ada yang nak naik ke atas. Tapi dia berpura-pura membawa kambing. Namanya Amir bin Fuhairah. Siapa yang tidur di tempat Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengawani naik ke atas? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang membawa makanan? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang membawa berita? Abdullah bin Abi Bakar. Siapa pula yang menjaga di bawah? Amir bin Fuhairah. Inilah pentingnya kita bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam sebuah tim. Apakah yang menyampaikan tazkirah ini pahalanya lebih banyak daripada tim social media? Belum tentu. Abdul Somad bagi tazkirah sekali saja. Tapi yang recording, yang merakamkan ini, yang memposting ini, berapa kamera kita ni? Ada yang bagian telinga sebelah kiri saja. 1, 2, 3, 4, 5. Belum lagi yang lain-lain. 5 kamera. Ini hidup ke mati? Alhamdulillah hidup. Sebab saya pernah juga dalam satu program, saya tengok banyak kamera. Sebetulnya saat itu tim saya tak ikut. Saya nak upload di sosial media. Lepas tazkirah saya tanya, boleh saya minta rakam recording awak tadi? Kata dia, mohon maaf Ustaz, itu kamera mati semua. Tapi tak demikian dengan Universiti Islam Melaka. Semuanya hidup, semuanya share, semuanya berbagi insya-Allah sehingga manfaatnya lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi Muhammad SAW meletakkan the right man on the right place. Ini memang dia di atas. Saudara letakkan di tempat tidur. Kawan bawa naik ke atas. Kalau boleh memilih, pelajar penuntut sekalian, kalau boleh memilih, nak ikut Abu Bakar Siddiq ke atas atau tidur di tempat tidur Nabi? Bagi yang suka tidur, saya nak tempat tidur Nabi lah Ustaz. Okey. Memang kalau cerita berat naik ke atas, berjalan ke atas, malam-malam, kena gigit kala, masuk ke lubang batu, memang berat. Tapi orang lupa yang tidur di tempat tidur Nabi ini, nasib baik orang kafir musyrik buka selimut. Kalau tak buka, potato chip. Apa yang terjadi? Kalau resiko yang diterima lebih besar, berikan kepada keluarga, kepada saudara Sayyidina Abu Bakar bin Abi Thalib. Tapi kalau sahabat, inilah keseimbangan antara saudara dengan sahabat. Itu diajarkan dalam hijrah. Itu mengapa tajuk kita adalah hijrah. Hijrah inilah yang membentuk generasi yang madani. Nanti selepas hijrah baru madani. Kalau tak selesai dalam program ini, hijrah saja dulu. Madaninya tahun depan insya-Allah. Lalu kemudian selepas 3 malam Isnin, Nabi pun bertolak dari Jabal Sur menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa penunjuk jalan? Penunjuk jalannya bukan Jibril. Padahal kalau mahu Nabi tinggal minta, ya Allah, kami ingin pergi dari Makkah, kami ingin ke Madinah, tolong kirimkan Jibril, kirimkan Buraq. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Selesai. Tengok Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Selesai. Tapi hijrah bukan perjalanan insaniah. Hijrah bukan perjalanan ilahiyah. Isra Mi'raj perjalanan ilahiyah. Tapi hijrah perjalanan insaniah, kemanusiaan. Itulah kenapa hijrah dulu baru kita boleh madani. Orang yang tak faham hijrah, dia tak boleh faham madani.
berjalan. Yang menunjukkan jalan seorang lelaki namanya Abdullah ibnu Uraiqid, tak Islam, kafir, musyrik, penyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Tapi kenapa dia boleh tunjukkan jalan? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, walaupun tak Islam, walaupun tidak bertauhid, kalau dia tidak berbahaya, kalau dia boleh menjadi penyokong dakwah, dia adalah sahabat kamu. Malam tadi di Stadium Hang Jebat ada orang yang tak Islam dapat anugerah Abdullah ibnu Uraiqid, perempuan tak Islam, kerana menerjemahkan daripada jawatan hal ehwal agama Islam Melaka ke dalam bahasa Mandarin. Lama berjalan, jauh perjalanan, banyak yang sudah ditengok, berpuluh kali menghadiri tazkirah 1 Muharram. Baru di Melaka lah saya menengok ada orang tak Islam diberikan anugerah seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW dulu. Ini menunjukkan bahawa Melaka mengamalkan amalan hijrah, bahawa Melaka adalah mengamalkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya bagi yang Islam, yang tak Islam pun dapat. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak membunuh kamu. Ada mereka memerangi kamu? Tak ada. Ada mereka menghalau kamu dari kampung halaman kamu? Tak ada. Kalau mereka tak melakukan dua, balas dua. Antabarruhum, buat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Malam tadi kita menengok secara nyata, ayatnya dah lama kita baca, hadisnya kita dah banyak hafaz, tapi baru malam tadi kita menengok di Melaka. Tentulah itu kerana pemikiran daripada profesor-profesor pensyarah kita daripada Universiti Islam Melaka, insyaAllah. Mudah-mudahan ini menjadi pesan dakwah, terbuka pintu hati orang untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Mereka terus berjalan sampai jauh perjalanan. Tiba-tiba dari jauh ada seorang yang mengejar. Dia kejar Nabi. Nabi bersama Abu Bakar berdua. Abu Bakar sedang menengok ke belakang. Itu debu naik ke atas. Biasa kalau debu gurun pasir naik ke atas, maknanya ada kuda yang kencang mengejar dari belakang. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, nampaknya ada orang mengejar kita dari belakang. Rupanya memang betul seorang lelaki dengan menunggang kuda, dia mengejar dari belakang. Sampai mendekat ke Nabi, kaki kudanya jatuh ke dalam pasir. Kuda berguling, dia pun terjatuh. Lelaki itu namanya Suraqah bin Malik. Selepas itu Suraqah berkata, kata Suraqah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengejar engkau kerana orang Makkah memberitahu siapa yang boleh membawa kepala Muhammad hidup atau mati, dia akan diberi 100 ekor unta. Berapa ringgit 100 ekor unta? Tanya kepada yang baru balik haji. Siapa yang boleh memancung kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi hadiah 100 ekor unta. Itulah yang aku kejar engkau. Seumur hidup Suraqah bin Malik tak pernah jatuh dari untanya, tak pernah jatuh dari kudanya, tapi saat itu dia jatuh. Kata Suraqah bin Malik, hari ini sudah siap bahawa yang kuikuti ini bukan manusia biasa, engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Suraqah bin Malik, apa yang engkau inginkan dari aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, satu saja, arif anna, sembunyikan cerita tentang kami. Suraqah bin Malik balik ke kota Makkah Al-Mukarramah, seakan-akan tak pernah terjadi apapun. Dia biarkan Nabi Muhammad SAW pergi. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Ada orang
yang berangkat dari rumahnya ingin membunuh Nabi, ingin memotong kepala Nabi, tapi balik membawa hidayah Islam. Berapa banyak orang yang berangkat dari rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, tapi baliknya bukan membawa hidayah. Dari perjalanan surah Malik, berapa banyak pelajar penonton yang berangkat dari rumah, dibekali uang untuk belajar. Engkau mesti belajar, ambil BA, ambil master, ambil PhD, balik ke rumah membawa bini anak 3. Tak salah, bukan salah, tapi belajar terus juga. Ingat, yang baik dari rumah mesti kita bawa lebih baik. Senangkan orang tua, bahagiakan, jangan buat mereka kecewa. Surah Malik, niatnya tak baik, ingin membunuh, ingin memancung kepala Nabi, tapi dia balik membawa hidayah Islam. Surah balik ke Makkah, Nabi teruskan perjalanan. Ketika perjalanan diteruskan, mereka pun kehausan, habis air minum. Biasa tradisi orang Arab, kalau singgah di tempat pengembala kambing unta, boleh minta air susu kambing, boleh minta air minum. Memang sudah begitu tradisi mereka. Lalu kemudian mereka pun singgah ke tempat pengembala kambing unta. Lalu mereka pun minta, wahai penjaga pengembala kambing, ya, boleh kami minta air susu kambing sebab kami kehausan? Boleh. Lalu kemudian dia berkata, ini musim panas, kering, kambing kurus, tak ada air susu. Disitulah nampak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi mendoakan, Abu Bakar mengambil, dapatlah cukup 1 gelas. Lalu kemudian 1 cawan, Abu Bakar membersihkan bagian bawah. Kenapa Abu Bakar membersihkan bawah? Dia tak ingin ada pasir yang jatuh ke kain Nabi. Pasir yang ada di bawah cawan pun dia jaga supaya tak jatuh ke jubah Nabi. Begitulah Abu Bakar Siddiq. Jangankan nyawa Nabi, jangankan orang kafir musyrik menghunuskan pedang ke Nabi, tak boleh jatuh 1 butir pasir ke pakaian Nabi. Lalu selepas itu Nabi pun meminum. Saya sebenarnya nak tunjukkan macam mana minum tadi, tapi kerana ini tidak air susu, jadi tak boleh jadi contoh. Tadi malam dalam sudah minum tadi teh tarik. Ini air putih. Memang ustaz-ustaz guru yang bagi tazkirah elok dibagi air mineral, jangan bagi air manis. Sebab apa? Sebab leher dia panas. Kalau leher panas dibagi air manis, gula, rusak suara. Umur 50, 60 suara sudah tak ada lagi. Yang sihat itu memang mesti begini. Penyakit ustaz-ustaz yang banyak, ustaz banyak tazkirah, tazkirah subuh, tazkirah duha, tazkirah zuhur, tazkirah asar, tazkirah malam, banyak duduk, banyak minum gula, kena penyakit diabetes, kena penyakit gula. Maka jangan, kalau sayang dengan ustaz, jangan bagi ustaz banyak-banyak air gula. Kalau ada yang sedikit gula, bawa ke Melaka, sebab ada hospital. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi meminum, apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Saya manakala membaca kalimah ini macam ada yang hilang. Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi minum sampai hausku hilang. Yang minum siapa? Nabi. Yang hausnya hilang siapa? Abu Bakar. Saya yang tak paham nahu kan? Fa'ilnya siapa? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu, sampai hausku hilang. Yang minum Nabi. Kenapa haus dia hilang? Sekarang cuba saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Haus siapa yang hilang? Haus saya hilang. Kalau saya berjalan berdua dengan yang amat berhormat, lalu kemudian beliau minum, maka saat menengok beliau minum, saya akan katakan,
ketika menengok yang amat berhormat minum, hausku merajalela. Ketika menengok Profesor minum, hausku menjadi-jadi. Tapi Abu Bakar Siddiq, dia sudah sampai pada tingkat ukhuwah. Itulah puncak daripada mahabbah, ukhuwah, mahabbah. Menengok nikmat orang, terasa diri kita sudah dapat nikmat. Dan itu saya yakin dan percaya, semua yang hadir ini, saya tengok dari senyumnya, dari gelak tawanya, semuanya berbahagia. Betul? Padahal yang dapat Profesor Ejam Abdul Somad, tapi mereka semua ikut berbahagia. Maka sudah sampai pada tingkat mahabbah Abu Bakar Siddiq. Tinggal disengat kala saja lagi yang belum. Mahabbah, cinta, ukhuwah, ini hijrah. Jangan cerita madani kalau belum mampu bercerita tentang hijrah. Ini maka kita bahaskan tentang hijrah ini sedetail-detail, sekecil-kecilnya, sampai pada masalah yang amat sangat halus, lataif daripada hijrah Nabi Muhammad SAW. Lepas minum mereka teruskan perjalanan. Sampai di perjalanan masuk waktu Isya. Mereka salat Isya, jamaahnya 70 orang. Macam mana ada jamaah 70 orang? Bukankah waktu itu yang Islam hanya Nabi dan Abu Bakar? Mereka pertama kali keluar dari kota Makkah, pergi ke Taif, dihalau, dilempar dengan batu. Mereka pertama kali lalu di jalan ini. Macam mana 70 orang masuk Islam? Ini maknanya, walaupun nyawa di ujung tanduk, walaupun kita ingin dibunuh orang, berdakwah jangan sampai berhenti. Mereka sampai ke kampung, berjumpa dengan orang kampung, mereka bersyahadat, mereka ajak sembahyang. Macam mana mereka menghafaz iftitah, macam mana mereka menghafaz Al-Fatihah, macam mana mereka menghafaz doa-doa sembahyang. Orang Arab hafazannya kuat, bahasa ini bahasa mereka, mereka boleh mendengar. Dan andai mereka tidak hafaz, dia boleh baca 7 ayat. Kalau tidak hafaz 7 ayat, bagi mu'allaf yang baru masuk Islam pukul 9. Macam mana dia sembahyang zuhur? Yang tak hafaz 7 ayat, dia ulang bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 7 ayat. As-sab'ul mazani al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Akhirnya hari Isnin mereka sampai. Nabi lahir Isnin, Nabi hijrah Isnin, Nabi sampai di Kuba Isnin, Nabi meninggal Isnin, Ustaz Abdul Somad balik ke Riau Isnin. Hari Isnin bertolak dari Jabal Sur. Hari Isnin sampai ke Kuba. Di Kuba 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. Selama 4 malam, satu masjid berdiri. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita sambung ke Masjid Quba nanti insyaAllah. Siapa yang sholat di Masjid Quba sama dapat pahala macam umrah. Kenapa? Kerana selama di Madinah 6 tahun tak pergi ke Makkah umrah. Mereka datang ke Masjid Quba 4 hari berdiri Masjid Quba. Hari Jumat Nabi pergi hari Jumat dari Quba menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Namanya waktu itu Yasrib, gelap. Yasrib banyak penyakit. Yasrib banyak binatang yang berbisa. Yasrib makna tak baik. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Nama-nama yang tak baik Nabi banyak ubah. Ada sahabat Nabi namanya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah bin Abu Bakar. Ada Abdullah bin Abi Quhafah, itulah Abu Bakar Siddiq. Ada sahabat Nabi namanya Har, perang, dirubah Nabi namanya menjadi Salam. Ada sahabat Nabi namanya Husain, dirubah Nabi namanya Abdullah bin Salam. Begitulah Nabi merubah yang tak baik menjadi baik.
Masya Allah, tabarakallah. Dulu namanya college kecil, tapi selepas 2022 dia berubah menjadi nama yang cantik dan besar, UNIMEL, University Islam Melaka. Alhamdulillah, mudah-mudahan nama dikekal abadi hingga hari kiamat. Semua orang berdatangan menuntut ilmu ke tempat ini, insya Allah. UNIMEL Festival 24 Stadium Tariq bin Ziyad, UNIMEL. Masya Allah, gambar saya lah yang paling besar di situ. Begitulah orang UNIMEL membesarkan Ustaz Abdul Somad. Dia tahu Ustaz Somad ni kurus kecil, buat gambarnya besar untuk menyenangkan hati dia. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan hati orang yang beriman. Hari Jumat Nabi bertolak sampai ke Yathrib, ubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka nisbat kepada Madinah, itulah dia Madani. Hijrah membentuk teraju generasi Madani. Madani itu artinya Madinah Al-Munawwarah. Makki, Makkah. Malaysia. Malaki, Melaka. Madani, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau sudah paham tentang hijrah, insya Allah generasi ini akan menjadi generasi yang madani, siap berkorban, berjuang, bersaudara, menghormati, berbagi, merasakan perasaan orang lain, bersusah payah. Itulah dia hijrah. Selepas itu barulah madani. Apa yang pertama dibina di Madani? Yang pertama adalah masjid. Kalau kita tengok semua kota-kota besar, itu pertama kali yang didirikan adalah masjid. Yang pertama di dunia ini masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Masjid. Maka generasi Madani, generasi yang besar belajar menuntut ilmu di masjid. Jangan sampai BA, master, profesor, doktor tapi tak ke masjid. Banyak orang ketika masih hidup sehat tak ke masjid, selepas mati jenazah tetap juga ke masjid. Seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, kedua jenazah. Tapi kita diajarkan dalam Islam, Madani adalah masjid. Alhamdulillah, Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak hanya masjid. Islam mengajarkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka Nabi membina bisnis. Maka di Madinah ini Babus Salam, pintu masuk Masjid Nabawi itu sekarang Babus Salam. Di Babus Salam itulah dulu tempat berniaga pasar orang-orang Madinah Al-Munawwarah melawan market Yahudi. Sebab Yahudi ini curang. Turun ayat wailul lil mutaffifin, celaka orang yang tipu curang sukatan timbangan. Mereka buat sukatan bagian bawah sukatan, anak raja duduk menyanyi jangan menangis. Kalau mic sudah berbunyi tanda waktu dah mula habis. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang tipu sukatan. Mereka buat sukatan, bawah ni dia tekuk ke atas. Dia tekuk ke atas supaya gandum di dalam sikit. Kalau dia nak membeli, dia tekuk dari dalam keluar. Kalau dia nak menjual, dia tekuk dari dalam ke atas. Itulah makna wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang sukatan. Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia menjual, dia tipu. Tapi kalau dia membeli, mata dia bukan main tajam, ini kurang. Nabi SAW ingin lawan market pasar orang Madinah, maka dia buatkan tempat berniaga Islam.
Maka kalau ada orang Islam, peniaga, bisnismen, selepas hijrah dia tinggalkan semua perniagaan, dia hanya duduk di masjid, dia bukan hijrah, dia mati sebelum malaikat maut datang. Ini sekarang banyak pemuda-pemuda belia Islam, selepas hijrah bila ditanya, awak tak berniaga lagi? Saya dah tinggalkan semua dunia, Ustaz. Kalau memang tinggalkan dunia, matilah. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia. Generasi yang madani, dia dapat dua-duanya. Macam pelajar-pelajar, penuntut-penuntut yang ada di Unimel ini, insya Allah inilah generasi-generasi madani kita masa depan, insya Allah. Kalau kami ini masa lalu, Ustaz Abdul Somad ini masa lalu, sudah lampau, past tense, madi. Tapi yang mudhari, yang sekarang dan akan datang, ini adalah pemuda-pemuda belia. Mereka inilah harapan umat dan bangsa, harapan orang tua dan mertua. Betul puan? Betul. Siap-siap. Tapi selesaikan dulu BA, Master dan PhD ini, insyaAllah. Lalu kemudian Nabi 10 tahun 10 tahun lamanya Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, boleh mempersaudarakan. Ini ada orang Muhajirin dipersaudarakan dengan orang Ansar. Orang Ansar ada berperang. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. In kuntum a'daan, kamu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah buat hati kamu bersaudara, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu bercerita tentang Aus dan Khazraj, masalah sempadan perang, masalah perempuan perang, dipersaudarakan Allah dengan persaudaraan. Ini madani, masjid madani, persaudaraan madani, berjiran dengan Yahudi, Nadir, Quraisyah, Qainuqa, madani, bisnisnya hidup madani. Selepas semuanya berjalan dengan baik, barulah Nabi Muhammad SAW meninggalkan mereka. Bagaimana keadaannya? Lailuha kanahariha, malamnya macam siang. Orang tidak menengok mana kerusi Nabi dari emas, tak ada. Mana Nabi yang hebat rumahnya, biasa saja. Yang dia tinggalkan adalah peradaban al-hadarah al-islamiyah, peradaban Islam yang menyamakan semua manusia. Antara Bilal bin Rabah dengan Sayyidina Ali tak ada beza. La farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad, tak ada beza antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Inilah madani. Ada sahabat Nabi dari Quraisy, Abu Bakar. Ada sahabat Nabi yang berkulit hitam, Bilal. Ada sahabat Nabi yang dari Yahudi, Abdullah bin Salam. Ada sahabat Nabi yang daripada Kristian, Maria Al-Qibtiyah, masuk Islam. Ada istri Nabi yang orang Yahudi, Sofiyah binti Uyay bin Akhtab. Ada yang dari Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Ada yang dari Farsi, Salman Al-Farisi. Ada yang dari Afrika, Mikdad bin Aswad. Semuanya sama. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami buat kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang paling mulia bukan yang putih, yang paling mulia bukan yang mancung, yang paling mulia bukan yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia madani. Kita sudah bahaskan dua. Yang pertama hijrah, maka hijrah inilah peneraju generasi yang madani. Lebihnya alhamdulillah, kurangnya astagfirullah. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan semua pelajar-pelajar ini menjadi generasi madani, harapan umat dan bangsa. Melaka menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Universiti Islam Melaka menjadi tempat belajar menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Allahumma faqihna fid din,
dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman takwil Quran yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami kepahaman seperti yang Engkau berikan kepada para nabi dan rasulmu. Allahumma ja'al kullabana wa talibatina minal su'ada'il maqbulin, jadikan para penuntut-penuntut kami, siswa-siswa kami menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang berilmu. Minal ulama'il amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Min warathatil anbiya wal mursalin, menjadi para ulama pewaris para nabi. Allahumma ja'al hadhihi jami'ata jami'atan 'azimatan mubarakatan fiha, jadikanlah Universiti Islam Melaka menjadi universitas Islam yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhal ulama wal zu'ama wal mufassirun wal usuliyun wal sufiyun, keluar daripada Universiti Islam Melaka ini ahli tafsir, ahli hadis, ahli akidah, berpegang teguh dengan Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, berfiqh mazhab Syafi'i, bertauhid sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga pelihara anak-anak kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah akhir zaman. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan hati mereka condong untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau berikan pada mereka ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di hari yang berkah 1 Muharram, di bulan yang berkah bulan Muharram, di tempat yang berkah tempat menuntut ilmu. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.